Nabila, aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Telah lama aku mencari, kemana menghilangnya puteri. Apakan daya, sudah suratan tertulis kita bertemu. Hingga kini setelah berpisah, salju yang beku terlerai juga. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu. Hingga kini oh Nabila, takkan lupa mengingatimu. Oh Nabila, lambang cintaku kepadamu. Hingga kini oh Nabila, harapan agar kau mengerti. Kepadamu puteri ku sanjung tinggi. Lagu untuk Nabila aku ciptakan bila mata terpejam lena. Putuskan bayu yang bertiup, menyatakan cinta untuk Nabila. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu. Hingga kini oh Nabila, takkan lupa mengingatimu. Oh Nabila, lambang cintaku kepadamu. Hingga kini oh Nabila, harapan agar kau mengerti. Kepadamu puteri ku sanjung tinggi. Lagu untuk Nabila aku ciptakan bila mata terpejam lena. Putuskan bayu yang bertiup, menyatakan cinta untuk Nabila. Menyatakan cinta untuk Nabila. Wow. Wow. Saya rasa macam terus nama saya Hidayah bukan Nabila. Tapi sampai ke hati lah. Sampai ke hati. Huyo, tangkap lentok kita pagi-pagi Selasa 17 Oktober ini bersama Daya dan juga Nas. Daya, Ya. lagu ni keluar masa saya umur. Tak nak cakap umur Tak apa, boleh Masa sebut, saya boleh dah sebut. jenam. Dah Masa jenam. saya dah jenam. Kalau Nasruddin 6 tahun, Daya bakal jangan tanya berapa umur. Mungkin tak. tidak wujud lagi di Tak, dunia tak. ini. Masih konsep pun belum muncul di dalam apa tu kepala lagi. Ya, dah saya rasa semua mesej macam, wah lamanya kan. Sedapnya lagu ni lama tak dengar Oh, kan. memang. Jadi saya nak ada confession satu. Masa saya sekolah rendah, Baik. saya ada kawan seorang nama dia Nabil. Dia ni suka menangis. Nabil. Kalau tak kena pilit, masuk tim bola dia nangis. Jadi Okey. bila dia menangis tu kita selalu akan keluar lagu ni. Oh,
Oh Nabila, jangan bagi aku Nabila. Jadi Nabil, kepada anda yang sedang menonton, saya minta maaf. Kita dah tua ni, janganlah ambil hati, okey? Dan untuk nama Nabila pula, macam mana? Adakah kekasih nama Nabila dulu? Nasib baik tak ada, alhamdulillah. Saja je kita nak perangkap dia kan. Pandai awak. Alhamdulillah hari ini saya hari yang baik. InsyaAllah sebenarnya kita ada banyak perbincangan untuk anda. Di mana saja anda berada, jangan lupa ya boleh tengok kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Dan saya dengan Nas hari ini, kita ada banyak topik saya Nas ya. Banyak topik. Jadi daripada Penggambit Nostalgia, kita bersama dengan kumpulan Melissa sebentar lagi. Kepada anda yang peminat-peminat itu, standby di depan kaca TV anda. Dan juga kita akan menyentuh tentang isu kesihatan kanser darah terutamanya untuk kanak-kanak, apakah simptom-simptomnya dan bagaimana rawatannya. Semuanya akan didiskusi di sini pada hari ini bersama dengan seorang doktor. Baik, jadi sebelum tu kita nak kongsi juga bagaimana agaknya keadaan cuaca. Basah di Lembah Kelang. Saya datang ke sini, hujan dia renyai-renyai, gerimis-gerimis begitu. Dan betul juga, bukan saja di Kuala Lumpur, Ipoh, Senai, Putrajaya nampaknya panas. Terengganu hujan sama dengan bayar lepas. Kuala Pilah pun sama. Kuala Pilah tak, dia apa ni, cerah. Takat ni lah, tapi Kuala Lumpur nampaknya hujan. Dan itulah dia update terkini untuk cuaca. Sekarang juga kita akan ke isu Palestin kita pada pagi ini. Dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah pun mengeluarkan kenyataan sewaktu sidang parlimen semalam. Dan insya-Allah kita saksikan videonya sedikit ringkasan buat anda semua. Saya telah umumkan bantuan 10 dan insya-Allah pada hari Khamis ini lengkap sebelum saya berangkat ke Arab Saudi 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kepentingan kemanusiaan dan perubatan. Saya telah bagi mandat penuh kepada Menteri Luar untuk berbincang dan mengambil keputusan apa sahaja yang mungkin untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan. Saya juga telah beri pengakuan kepada ketua-ketua negara yang telah mengundang kita untuk bersama seandainya perlu, bahawa Malaysia akan bersama jiran-jiran dan negara Arab dan juga negara-negara lain yang lebih menunjukkan simpati mereka, kefahaman mereka, termasuk Rusia dan China. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan, itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jangan dikelirukan rakyat. Kalau apakah dikatakan perlu, kita sepakat sebagai suatu komuniti ummah untuk memutuskan apa sahaja yang perlu untuk menyelamatkan rakyat daripada terus dizalimi dan jadi mangsa kepada kekejaman rejim Israel. Saya pasti ramai rakyat Malaysia yang sedang menonton dan juga di luar sana turut rasa sangat-sangat terkesan dalam masa seminggu ini dengan apa yang berlaku ya. Sebab kalau kita lihat, ini bukanlah satu konflik. Ini sebenarnya adalah pembunuhan secara besar-besaran ya dan terang-terangan. Dan saya cukup berbangga dengan sokongan dan juga solidariti diberikan oleh rakyat Malaysia. Dan sebenarnya kalau kita lihat, satu dunia sebenarnya. Semua turun padang. Semuanya menyatakan sokongan mereka kepada Palestin. Daripada negara Haram Israel itu sendiri yang mengadakan protes daripada ke London, ke Australia dan seluruh dunia terbakar akan isu ini. Jadi apa yang kita dapat saksikan daripada kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 tadi, menyatakan bahawa kita akan menyalurkan 100 juta ringgit untuk bantuan rakyat Palestin. Tapi masalahnya sekarang ini semuanya sedang disekat, terutamanya di sempadan Rafah antara Mesir dan juga Israel. Dan sekarang ini saranan Perdana Menteri adalah untuk diplomatic aggression, di mana kita menyarankan bahawa negara-negara yang mengiktiraf negara Israel, negara haram ini, menarik balik pengiktirafan tersebut, seperti apa yang terjadi pada pagi ini ya, iaitu Presiden Colombia juga berani untuk menyatakan kepada duta Israel ke Colombia
dan dalam proses untuk diusir dari negara tersebut. Kebenaran Di atas pasti perintah terungkai Saudi. dan kita harap ini dapat dihentikan. Ini harus dihentikan. Yes, Ya. semuanya solidariti bersama rakyat Baik. Palestin ya. Dan sebenarnya tadi kan kita bersama dengan kumpulan Melissa. Okey, tapi kita nak saksikan VT ini dulu. Betul, untuk anda yang mungkin Melissa yang lagu Cinta Untuk Nabila tu. Kita saksikan bingkisan ini untuk menggamit nostalgia. Silakan. Kuutuskan bayu yang bertiup menyatakan cinta untuk Nabila. Mendengar sahaja bahagian chorus lagu ini, pasti ingin turut sama menyanyi. Siapa yang tidak mengenali kumpulan rock Melayu ini? Kumpulan Melissa telah ditubuhkan sekitar tahun 1989. Juga popular dengan lagu Lambayan Sayonara dan Puteri Nagasari, kumpulan ini masih lagi diingati dan lagu-lagunya malah segar. Sehingga ke hari ini, ia sering dimainkan di corong-corong radio. Kumpulan Melissa juga telah menghasilkan beberapa album. Album pertama, Pendirian pada tahun 1990. Album kedua, Kami Mat Rock pada tahun 1991. Meskipun kumpulan Melissa sering bertukar ahli, namun anggotanya yang terkini terdiri daripada Ajak, Naim, Mi dan Atta. Istimewa kehadiran kumpulan Melissa kali ini dapat mengubat rindu peminat yang menantikan kemunculan mereka. Wow, macam mana? Dah selamat? Itu dah. Betul bila saya nampak ada keluar EP yang dinamakan Menghiris ni. Oh, ada EP baru. Alamak, macam mana saya boleh tak tahu? Jadi kepada anda yang sedang menonton di Kaca TV dan juga melalui laman Facebook, Ramai YouTube dan ni. sebagainya. Ramai ni. Ramai. Bagus-bagus. Kita bersama dengan kumpulan Melissa. Dengan ketua kumpulan dari dulu sampai sekarang. Abang Ajang ada di sini sekarang. Tapi kita ada vokalis baru. Dengan Abang Naim. Assalamualaikum. Dan terima kasih. Macam mana rasa berat di bahu nak menggantikan Allahyarham Abang Razi tu? Memang berat. Berat. Memang berat. Tapi pagi ni macam okey je. Ah, Nyanyi pagi-pagi okey untuk Mat Rock. tak tahu ya, baru pertama kali lah pengalaman ni. Oh, ya? Berapa kali Ya, first time. Wah. Tak tidur malam. eksklusif. Tak tidur tak malam tidur. tadi. Tak tidur? Kita ajak call. Abang Ajak okey ke besok? Aku lepuk juga budak ni. Abang Ajak okey ke besok? Saya suara nyanyi pagi macam mana? Tak pernah. Relax. Dalam relax-relax ni ramai peminat kata, "Oh, mantap suaranya." Pengganti baru di sini kan. Dan juga bila saya tengok tadi kan persembahan masa mula-mula, saya rasa betul-betul macam di dalam filem tapi dikeluarkan bawa ke stage. Nak cerita pasal filem tu sebab dia nampak orang yang muda-muda cameraman kat sini pun ini apa dia zombie kampung pisang tu kan. Tolong lain sikit. Brother, iskul-iskul nasi-nasi tak ada, brother. Ini belai raya lah. Kau ingat restoran ni. Lapar lah, brother. Tadi makan warung. Warung? Warung Pak Munawir, brother. Dia punya rendang, pulut kuning, biskut, nasi lemak. Tak kasi Shan. Alah kantin kena takak kau mesin. Satu nafas ya. 2 tahun dia buat audition tu dah sampai sekarang. Tahun 2004. 2004 Tapi masih ingat lagi ya. Start. Pengalaman pertama saya masuk ke dunia perfilman. Tapi sekarang kita dah cerita balik kepada reunion Melissa ni sebab bila kita tengok sebagai peminat lah kan, silih berganti, bertukar-tukar kan. Ya. Jadi sekarang ni pula ada respon daripada peminat-peminat Facebook. Itu dia, nampak tu. Pembuka lagu Legend Rock Kapak Melissa. Tu dia terbaik Melissa Band dah macam konsert live. Vokalis suara tak ubah macam Allah Ustaz Razi. Nampak tu. Itu untuk saya penghormatan paling tertinggi. Ya, saya nampak ada satu tu dia kata lagu Nabila Atuk abadikan pada nama anak Atuk sudah 22 tahun. Wow, mungkin ramai juga yang nama Nabila setelah menonton ni. Pasal lagu ni? Mungkin pasal lagu ni sebenarnya. Tapi siapakah Nabila sebenarnya? Saya betul-betul tak tahulah. Nabila, Melissa. Nabila ni sebenarnya kalau dia secara jujur lah kan. Ya, okey. Dia lagu ni lagu ciptaan Brother Rusli Selasih. Okey. Okey. Jadi Rusli Selasih ni seorang yang dia tak ada nama lah, tapi dia ada lagu. Dia jumpa kita orang. Korang Kumpulan Melissa nak buat band ni? Ya, cakap. Saya nak bagi lagu ni kepada Brother Amy. Brother Amy, sir, bagilah, cakap. Padahal kan, dulu datang sini jumpa buat cerita pasal ni. Rock apa lah hal? cakap saya Kan? semua. Tak apa, nak jumpa Amy susah lah. Dia rockstar. Kau nyanyi lagu ni boleh tak? Tu orang Melissa, lagu Nabila. Macam lagu dia, dengar tangkap. Tangkap letok. Sekali dengar dia terus macam Saya dengar tu tangkap. Betul. Dia cakap, jumpa kita punya bos company, bawa dia ni, cakap, lagu sedap, okey, ambil lah. Itu kisah dia. Sebenarnya lagu tu, lagu untuk anak Mrs. Nabila Huda.
Allah. Sebab dia ni follow Brother Rosli ni, dia follow gila lagu apa tu? Isabella. Isabella, daripada Isabella itulah tercipta Cinta Nabila sebenarnya. Wah, nampak. Konon-konon dia nak buat kesinambungan lagu Isabella tu pada Amy tapi tak kesampaian. Itulah dia. Jadi rezeki pada Melissa. Bengang semangkuk kalau Nabila Huda tengah tengok Itu sekarang ni. kisah sebenarnya. Itu kisah ya. Mungkin tak tahu sekarang dia semua macam itulah ceritanya. Itu cerita yang sebenar. Sebab saya memang ada dalam Melissa daripada album pertama, kedua dan juga ketiga. Ketiga sampai Mistik ya. Masa tahun 90. 90 tahun 90 yang saya, pertama, Allahyarham Ustaz Razi, Kev dengan Ozi. Masa kami riliskan album tu 10 buah lagu. Syukur alhamdulillah Nabila ni meletup. Cinta Nabila ni meletup dan secara langsung melonjakkan nama Melissa. Itulah dia alhamdulillah. Jadi selang setahun tu tahun 1991 kami terus gairah rilis lagi satu album. Gairah. Waktu tu memang semua merilis album. Ya, rilis album lagu Memikat Cahaya. Di hamparan terhimpun noda. Lagu tu pun cantik. Bagus. Tapi di tengah kerancakan tu tiba-tiba Allahyarham Ustaz Razi dia tarik diri daripada Melissa. Dia tarik diri dengan cara cakap nak main muzik lagi lah, nak balik kampung, nak kahwin apa semua, nak tinggal muzik. Memang pelik lah bagi kita orang. Agak mengejut ya? Mengejut, sangat mengejut. Lah kita orang, lost lah. Tapi sekarang ni dah ada penggantinya. Dah berapa lama? Dan macam mana ceritanya dapat masuk kumpulan Melissa ni? Ada banyak orang nak tahu ni. Tulis baru, cerita. Suara pun mantap. Betul. Cerita. Ceritanya, saya biasa jamming-jamming dengan band-band lama saya je lah. Dia orang kahwin. Okey. Jadi dia sana. Lepas tu, biasa member kadang kawan-kawan up kat Facebook. Saya pun Tiba-tiba terjumpa. dapat panggilan Abang ajak kan. Dia seorang kawan juga. Dia follow saya. Dia kata, ajak, ini ada orang kampung kau ni. Boleh nyanyi bagus ni. Kampung saya Sungai Besar kan. Pahang Orang besar Sungai Besar Selangor. Saya lahir Sungai Besar tapi besar di Pahang. Jadi saya cakap, nyanyi kampung ni. Tengok, nyanyi okey lah. Cakap tu saya panggil dia. Dia kata, nyanyi dengan Melissa. Melissa dia dengan Melissa. Ustaz Razi. Ustaz Razi. Nak ambil tempat dia. Memang dia tak nak lah. Tak nak tak apalah. Hampa. Tak nak. Dia tak nak. Sebab terlalu takut dia waktu tu. Dia tak nak. Dia tolak mentah-mentah. Macam mana kena pujuk? ni? Tak tahu lama-lama Lembut hati lah. tolonglah kita orang nak ada apa? Projek band baru lah Nak ni. buat konsert Nak buat konsert ni. Ada Showcase ke apa? Macam mana? Showcase Kita 2017. ni baru Selasih dia ada lagu kesinambungan. Dia ada kesinambungan Cinta Nabila. Dia cipta lagu ni pada tahun 2012. Dah ni 2023. Mana dah hampir 10 tahun tu tersimpan. Ya. Tersimpan lagu ni. Sepatutnya sebelum ni saya dengan awak dah. Tapi tak kesampaian. Tak kesampaian. Jadi dengan nafas orang baru kata, di sini Dayah. Kita mampu merancang, hanya Tuhan menentukan. Jadi lagu baru juga jodohnya dengan si Naim. Saya pujuk-pujuk dia, tak naklah bajak saya ni nyanyi kampung je. Boleh kahwin. Banyak sebenarnya Dayah ni nak bertanya yang jaga ke belakang tu dia macam dia lagi tadi. handsome je kan. Tolong bawa mic ke sana sikit. Kita ada Encik Mi gitar utama tu angkat tangan sikit. Angkat tangan sikit. Dia ontik. Encik Mi. Atta. Dan kita ada seorang lagi kat sana nama Joy Oren. 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 Joy Oren. Kenapa tak kerja Oren je hari ni? Okey. Pada hujung siaran nanti kita akan ada satu lagi lagu untuk peminat-peminat di sana iaitu kesinambungan Nabila untuk cinta. Masih kekal dengan Nabila lah ya. Saya tengah tunggu bila lagu dulu Cinta untuk Nabila. Yang ni kesinambungan dia terbalik je. Nabila untuk cinta. Kita nantikan Nabila untuk cinta macam mana kepada orang yang masih belum dengar cerita baru ini. Saksikan di hujung rancangan nanti. Kita berehat seketika dan kita kembali untuk berdiskusi tentang isu kesihatan kanser darah. Jangan ke mana-mana semuanya. Kembali selepas ini. Okey Dayah? Ya, dalam Malaysia hari ini. Baik, kembali dengan saya bersama dengan Dayah untuk rancangan MHI dan kita berdiskusi tentang isu kanser darah. Dan menurut statistik hampir 400 orang kanak-kanak menghidap kanser darah setiap tahun
di Malaysia agak membimbangkan juga ya. Ya, betul. Dan pastinya bila bercakap tentang kanser, ada pelbagai jenis penyakit kanser ya. Sebenarnya dan hari ini kita khusus nak cakap kanser darah sahaja. Dan kita bersama dengan dua tetamu kita. Kita ada Dr. Muhammad Munzir Shokri, iaitu daripada pakar hematologi Hospital Ampang. Betul ya? Dan Dr. Kogilavani Gunasagaran, pakar kanak-kanak hematologi dan onkologi Hospital Tunku Azizah. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Dan mungkin ada tanya, dua-dua pakar, seorang pakar kanak-kanak pula. Jadi apa perbezaannya di sini? Tapi kita mulakan dulu dengan mungkin definisi jenis-jenis kanser darah yang didapati. Boleh mungkin silakan. Kanser darah ni kita ada 3 yang utama ya. Kanser darah leukemia, selalu pernah dengarlah, limfoma dan multiple myeloma. Okey, semua ni adalah bergantung pada jenis-jenis sel darah putih yang terlibatlah. Okey, dan menjadi kanser. Jadi apa perbezaan dia antara perbezaan dia okey, macam leukemia dia adalah semua dah sel darah putih. So bila terjadi mutasi sel darah putih dekat dalam sumsum tulang ataupun bone marrow, tu bone marrow adalah kilang untuk buat darah. Jadi bila sel kanser ada mutasi di dalam bone marrow, sumsum tulang, jadi dia akan membiak dengan tanpa terkawal. Jadi dia akan jadi kanser lah. Untuk limfoma pula, bila sel darah putih mutasi di dalam kelenjar. Okey, lymphatic system atau sistem limfa kita ada dekat leher, tonsil, badan, ketiak semua kita ada. Jadi bila dia mutasi ke situ, dia akan membengkak dan itu jadi limfoma lah. Okey. Untuk multiple myeloma pula, dia kanser darah putih yang terlibat adalah plasma cell. Plasma cell ni dia fungsi dia adalah membuat immunoglobulin antibody. Jadi bila jadi aktif ataupun dia mutasi, dia akan menjadi multiple myeloma lah. Jadi simptom dia macam buah pinggang gagal berfungsi, okey, anemia, kurang darah apa semua. Oh baik, maksudnya semua ini adalah kanser darah, semua tapi komponen yang berbeza. Ya, semualah kanser darah. Betul lah, kalau betul lah yang seperti doktor cakap, saya rasa selalu kita dengar leukemia. Betul. Ya, betul. Berbeza jenis kanser darah. Okey, baik. Tapi apa bezanya pula dengan kanak-kanak? Macam adakah juga sama karakteristiknya, doktor? Karakteristik untuk kanser leukemia di kanak-kanak adalah berbeza kalau kita banding dengan orang dewasa. Ya, apa yang berbeza adalah satu, insiden kanser leukemia di kalangan kanak-kanak adalah lebih tinggi pada awal. Jadi 0 hingga 4 tahun, insiden leukemia adalah tinggi di kalangan kanak-kanak. Berarti leukemia adalah kanser yang paling common kita tengok di kalangan kanak-kanak. Kalau kita tengokkan lebih kurang 40% kanser di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan oleh leukemia. Dan kalau kita nak bandingkan dengan pesakit dewasa pula, jenis leukemia di kalangan dewasa adalah berbeza kalau banding dengan kanak-kanak. Leukemia kita ada acute lymphoblastic leukemia. Itu yang paling common di kanak-kanak, di kalangan kanak-kanak. Manakala acute myeloid leukemia adalah lebih common di kalangan dewasa. Ya. Saya cakap terang bila saya buat pembacaan sikit tentang kanser darah ni, kalau kita lihat simptom-simptomnya, seakan-akan sukar untuk kita kenal pasti adakah kanser ataupun tidak. Mungkin pendapat doktor. Simptom kanser darah ni sebab dia tak ada simptom yang khusus, yang spesifik mengatakan ni adalah kanser. Jadi kalau penyakit leukemia, kanser leukemia, selalunya sebabkan kegagalan bone marrow, sumsum tulang. Jadi dia buat darah tu kurang. Jadi sakit mungkin datang dengan anemia, kurang darah. Mungkin dia pucat, penat, cepat letih, lesu apa semua. Macam mana dengan pernafasan? Pernafasan semputlah. Dia jalan sikit dia akan semput. Tapi untuk penonton-penonton kita bila dia dengar simptom-simptom macam ni, macam ini macam depression je, macam tak cukup tidur je dan sebagainya. Penat, letih. Mungkin jaga tahu kuman lain tu pasal simptom tu tak ada yang spesifik, yang khusus. Okey, ini adalah leukemia. Okey, macam limfoma pula dia ada kelenjar bengkak. Okey, tapi kalau kelenjar bengkak tu dalam dada, dalam dada dia mungkin datang dengan batuk, susah nafas. Sebab kalau kita dengar simptom-simptom ni banyak berlaku sekarang. Sekarang kan ramai macam kalau kita hospital pun memang sentiasa penuh. Kenapa anak batuk, rasa tak sihat, jangkitan kuman di paru-paru dan sebagainya. Kalau untuk kanak-kanak, katanya memang ramai kanak-kanak yang mengidap penyakit kanser darah ya, dan bagaimanakah pengesanan selalunya kalau doktor saksikan macam ibu bapa dapat kesan anak dia kanser rupanya kanser darah. So biasanya mereka akan dapat demam macam yang diberitahu ya, pucat, tak bermaya, lesu, lepas tu boleh berdarah daripada gigi bila gosok gigi, hidung semua, lebam-lebam.
Biasanya kalau simptom-simptom ni lepas jumpa doktor dah kita kata resolve lah ya. Kita tak risau. Tetapi kalau simptom ni tak resolve berarti dah 2 minggu masih ada, 3 minggu masih ada. Berarti dia merisaukan. Apa-apa simptom kalau lebih daripada demam lebih daripada 3 hari, batuk lebih daripada seminggu mesti buat pemeriksaan lanjut. Berarti kena cek darah, kena buat ujian yang lebih lanjut untuk memastikan dia bukan sahaja jangkitan simple. Adakah kita looking at cancer? Jadi untuk sahihnya adalah ujian darah ya. There's no other way ya. Ujian darah adalah ujian awal. Sebenarnya yang pertama adalah daripada pemeriksaan. Pemeriksaan awal sebab kita nak tengok di mana dia bengkak. Adakah kelenjar bengkak, hati, limpa bengkak, semua tu kita nak periksa. Kemudian kita akan buat ujian darah. Itu adalah kita kata ujian awal. Ujian untuk mengesahkan kanser tu kita kena buat ujian pemeriksaan sumsum tulang. Ya, kalau kita tengokkan satu poster yang ditayangkan tadi ya, kita ada tunjuk macam mana kita buat pemeriksaan sumsum tulang. Dia bukannya operation. Ya, kita gunakan jarum macam ambil darah kita ambil di sini atau di sini kan. Sumsum tu kita ambil daripada tulang. Tulang belakang. Ya, tulang pinggul. Tulang pinggul ya. Tulang pinggul. Sebab tulang itu yang tulang paling besar di badan dan kita boleh dapat sampel dengan senang dan komplikasinya rendah. So kita tak boleh cucuk sebarang tulang lah. Jadi ini antara gejala-gejala yang kita diskusi sebentar tadi. Saya nak bertanya, adakah penyakit kanser darah ni terutama leukemia, adakah ia genetik? Itu yang penting. Ini adalah soalan cepu mas. Semua orang akan tanya soalan yang sama. Daripada evidence yang kita ada, lebih kurang 10%, lebih kurang 10% ada kaitan dengan genetik. Di mana dia ada perubahan genetik yang inherited. Jadi dia bukan sahaja leukemia, dia ada jenis kanser lain dan dia ada perubahan lain yang kita memang tahu dalam keluarga tu. Tetapi the rest of 90% tu secara jujurnya kita belum lagi kenal pasti kenapa mereka dapat. So secara rawak begitu saja. Tetapi kita tahu ini adalah disebabkan oleh perubahan genetik dalam sel tu yang menyebabkan dia tukar jadi kanser. Kenapa dia tukar? Kita tak tahu. Okey, saya rasa ini juga soalan ramai mereka di luar sana termasuk dengan saya sekali. Bila kita lihat macam makin lama penyakit kanser ni sesuatu yang tak pelik untuk didengar. Oh, dia ada kanser, dia ada kanser dan sebagainya. Adakah pengaruh cara pemakanan, gaya hidup juga boleh mempengaruhi sebenarnya, doktor? Kita ada satu soalan yang diajukan di laman Facebook kita. Selamat pagi, doktor. Saya nak tanya, kuku lebam dan hidung kedap berdarah dan juga demam, adakah sebahagian daripada tanda-tanda kanser? Kuku lebam ya, hidung kedap berdarah. Mungkin kita mulakan dengan Dr. Munzir dulu. Nak cakap ni adalah tanda kanser, awal kanser pun agak susah nak cakap. Jadi pesakit tu perlu pergi jumpa doktor, buat blood test dulu, tengok adakah platelet okey ke tak, sebab platelet tu yang main peranan penting dalam pembekuan ataupun sebab penyakit lain. Kadang-kadang darah hidung pun sometimes sebab cuaca apa semua kan, which is quite common kan. Jadi nak cakap ni adalah simptom-simptom kanser tu agak terlalu awal. Suka kita nak pinkan terus begitu. Tapi lebih baik kalau benda ni agak berlarutan dah lama, lebih baik jumpa doktor lah untuk sebab saya takut tu bila dia nampak lebam tu atau hematoma. Jadi bila lebam ni selalunya dia ni cepat lebam, kalau kita pegang macam tu pun tiba-tiba dia lebam. Mungkin sesuatu yang kita harus risaukan. Selalunya kalau lebam saja tu mungkin taklah. Kadang-kadang denggi ke demam biasa pun akan ada lebam juga. Ataupun kulit daya sensitif ke kan. Selalunya akan associated dengan mungkin pucat, penat atau demam yang berpanjangan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan demam. Okey. Jadi itu boleh lebih menjurus pada penyakit lain lah selain kepada yang ni. Baik, jadi berbalik pada soalan saya tadi tentang bagaimanakah boleh kiranya memberi kesan contohnya pemakanan, gaya hidup. Ada orang kata saya jogging setiap minggu, saya healthy lifestyle. Saya tak makan minyak. Gula, garam semua saya tinggal. Tapi mana? Kena kanser. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit supaya ini boleh memberikan ilmu baru kepada kami juga. Sedikit kesenangan hati lah. So daripada sudut kanser kanak-kanak, kebanyakan masa gaya hidup ini kita kata gaya hidup lifestyle ya. Lifestyle atau gaya hidup tidak memberi peranan yang besar dalam kanser kanak-kanak. Kebanyakan masa adalah disebabkan oleh unsur genetik atau kita kata kromosom lah ya. Kalau kita nak cakap jogging macam mana baby kecil, betul. Dia tak
tak selari. It's more to dewasa dan jenis kanser yang terlibat dalam gaya hidup. Contohnya merokok, ya, itu adalah kanser yang berkaitan dengan gaya hidup. Tetapi leukemia is lebih jauh daripada gaya hidup. Dari bidang kanak-kanak dan juga dewasa, dia punya influence atau kita kata adakah gaya hidup ni mempengaruhi leukemia? Saya rasa tidaklah. Tetapi mengamalkan gaya hidup yang sihat is memang wajib. Memang wajib dan Memang wajar wajib, ya. yes. Bagus. Itulah saranan daripada doktor-doktor kita. Jadi kita cerita pula tentang rawatan. Saya difahamkan rawatan untuk kanak-kanak dan untuk dewasa berbeza. Jadi boleh mungkin kita mulakan dengan Dr. Munzir. Adakah kaedah-kaedah rawatan berkesan setakat ini? Silakan. Okey, rawatan untuk kanser darah ini selalunya melibatkan kemoterapi. Okey. Agak sama kemoterapi, tapi apakah jenis kemoterapi itu bezalah. Okey, contoh untuk leukemia selalu kita akan bagi first chemo, induction chemo kita panggil. Lepas tu akan disuli dengan mungkin 4 atau 5 kemoterapi. 5 round ya? Lebih kuranglah, bergantung pada keadaan pesakit. Okey, untuk kalau limfoma pula kita ada Hodgkin dengan non-Hodgkin. Jadi standard kita akan bagi 6 kepusingan kemoterapi. Standard? Lebih kuranglah. Untuk dewasa? Untuk dewasa. Untuk kanak-kanak pun sama. Ya Allah, kesiannya. Kanak-kanak lebih intensif. Lebih intensif. So untuk kanak-kanak, kalau kita tengokkan jenis leukemia limfoblastik ya, acute lymphoblastic leukemia lah, kita bagi tempoh rawatan. Tempoh rawatan adalah 2 tahun. Di mana 9 bulan pertama mereka akan dapat kemo intensif, kemudian disusuli dengan rawatan maintenance. Kalau kita cakap intensif berarti mereka perlukan kombinasi kemo. Kombinasi kemo. Ya. Kombinasi jenis-jenis kemoterapi atau bercampur dengan radioterapi dan sebagainya? Tak, jenis-jenis kemoterapi. Okey. So mereka akan dapat kemo jenis makan yang masuk salur darah, lepas tu injection. Ini adalah ilmu baru yang saya tidak pernah tahu sebenarnya. Kemoterapi untuk kanak-kanak lebih intensif sebegini. Tapi peluang sembuh untuk kanak-kanak lebih tinggi berbandingan dewasa. So kita memang so ini sesuatu yang kita kata is a known fact. Sebab doktor-doktor yang merawat dan daripada perawat lah, bukan saja doktor. Kita ada nurses, kita ada pegawai farmasi semua. Kita tahu kanak-kanak dia lebih, kita kata dia lebih kebal, dia lebih resilient. Di mana walaupun mereka kecil, mereka boleh menerima rawatan begini. Tetapi kalau kita gunakan rawatan yang sama untuk dewasa, kita kena sangat berhati-hati. Jadi syukur jugalah daya tahan untuk kanak-kanak lebih tinggi untuk menampung beban daripada kemoterapi ni. Masih ada soalan-soalan daripada Facebook sebenarnya, Daya. Saya bacakan dari Nursila ya. Doktor, boleh saya tanya sesuatu, bagaimana kalau dengan sel darah kuning? Saya ingin kepastian tentang arwah anak buah saya. Dia ada simptom seperti lebam-lebam, cubit sikit terus lebam, badan dia penuh lebam selepas banyak darah yang keluar dari hidung. Badan dia pula banyak bintik-bintik merah. Boleh terangkan, doktor? Ni okey. Ini mungkin dia mengidap darah kuning tu adalah kita panggil platelet lah. Kita panggil platelet, iaitu darah yang fungsi dia untuk pembekuan darah. Jadi bila platelet tu kurang, jadi pesakit senang untuk berdarah lah, lebam, ada bintik-bintik merah kita nampak dan cair darah. Lambat untuk stop apa semua. Dia so, mungkin bukan kanser, mungkin bukan kanser, tapi untuk kepastian lebih baik dapatkan jumpa doktor lah. Satu lagi ni pula anemia yang disebutkan doktor ni, dikira sebagai kanser darah ataupun tidak? Bukan. Sebab anemia tu is simptom kekurangan darah. Jadi kekurangan darah tu banyak sebab lah. Mungkin thalassemia, mungkin dia kurang zat besi, mungkin kekurangan dia ada perdarahan dalam perut ke apa, ada ulcer ke apa, boleh dapat berdarah juga. Jadi itu adalah simptom kepada kanser, tapi tak semestinya orang ada anemia adalah kanser. Okey. Daya, tadi bila awak bertanya itu kan, termuncul pula dalam kepala kita. Kita dengar jenis-jenis kemoterapi, tapi keberkesanan dia pula macam mana? Apakah peratus for full recovery, doktor? Okey, so kalau kita nak tengokkan recovery secara umum untuk semua jenis leukemia di kalangan kanak-kanak, kita akan beritahu lebih kurang 80% untuk sembuh. Kalau kita tengokkan yang khas
jenis yang kita kata standard risk acute lymphoblastic leukemia, chances untuk cure adalah lebih kurang 96%, 95%. Itu adalah itu adalah yang risiko not high risk. Risiko rendah. So sekarang macam Puan Hidayah beritahu tadi, ramai yang dia tengok dia you ada cancer sebab rawatan kita dan kita punya awareness sudah meningkat. Dan ramai yang able to go through the rawatan. Sebelum ni ramai yang tolak terus. Sekarang ramai yang nak, bila kita kata kita suspect ada cancer leukemia, kita perlu rawatan begini. They know about it. Dia tahu, saya pernah dengar neighbor saya ada, anak buah saya ada, dia masih lagi hidup sekarang, sekolah, sekarang dah kahwin. So they are confident. They know what's going on. Mereka lebih terbuka ya. So lebih senang kita berawat dan lebih ramai kita sembuhkan. Baik. Kita ada satu soalan terakhir untuk Dr. Munzir sebenarnya. Assalam doktor, arwah adik saya telah meninggal 2018 menghidap kanser leukemia AML. Apakah AML tersebut? AML tu jenis dalam leukemia ada dua jenis yang utama ya, acute myeloid leukemia AML. Okey, dan yang satu lagi acute lymphoblastic leukemia ALL. Jadi AML ni banyak lebih pada orang dewasa. Okey. Jadi dia mengidap kanser AML tu leukemia lah. Okey, cuma mana satu yang jenis dia. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sangat kita dapat respons daripada penonton. Sebab ramai sebenarnya yang mungkin ahli keluarga menghidapi kanser darah. Macam doktor kata tadi lah, dia lebih banyak orang yang cakna akan kanser darah ni kan. Betul. Dan kalau kita lihatkan berdasarkan soalan dan penerangan daripada doktor, ramai tertanya-tanya, jadi macam takut pula. Tapi bagi saya lah secara peribadi, lebih baik kalau kita dapat tahu dahulu. Maksudnya kalau kita rasa ragu-ragu tentang kesihatan, demam lebih dari 3 hari, tak sihat-sihat, berlanjutan, baik kita dapatkan rawatan yang sebaiknya. Dan berita baik di sana, 90 hingga 90% peluang untuk pulih sedia kala apabila kita mendapat rawatan dengan cepat dan terlaksana ya. Nasihat terakhir atau mungkin kata-kata terakhir daripada doktor? Nasihat terakhir, kalau masa pesakit ataupun siapa-siapa yang ada doktor ada suspek dia adalah penyakit darah ataupun kanser darah, jadi kena cepat-cepatlah datang untuk pemeriksaan lanjut. Contohnya pemeriksaan darah ataupun membuat pemeriksaan sumsum tulang, bone marrow. Banyak orang cakap bone marrow ni boleh buat lumpur, boleh buat ni. Sebenarnya itu adalah mitos sajalah. So far buat memang tak ada, sebab kita tak usik tulang belakang. Kita ambil dekat tulang punggung. Tulang punggung. Ada orang yang cakap tulang punggung tu yang jarum dia bersatu, orang dah kita tak masuk semua, kita masuk sikit je. Jadi kalau Nas suka makan ayam kan? Ya, saya. Kalau ayam tu yang nampak yang merah tu, tu sumsum tulang tu. Dia macam tahu saya suka makan ayam ya. Bagus. Daripada Dr. Kogilafani pula. Nasihat saya, biasanya kalau kita cakap tentang kanser, selalunya orang akan tanya, ada tak screening? Adakah kita boleh buat sesuatu untuk early detection? Sebenarnya untuk kanser kanak-kanak, kita jarang kita ada screening yang kita kata efektif. Screening adalah daripada ibu bapa. So mereka kena alert, mereka kena tahu apakah masalah-masalah yang anak tu ada. Kalau dia berlanjutan, mesti bawa ke hospital, ke klinik untuk dapat satu pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan tu mesti pemeriksaan yang komplit lah. Yang menyeluruh Yes. Yang kedua, mesti dapatkan ujian darah. Itu yang paling penting. Mesti buat. Sometimes that's where kita kata the fall is. Tidak dapatkan pemeriksaan awal. Sebab kalau kita kesan dengan awal, the outcome is so much better kalau kita tunggu lama lagi. Ya, seperti yang kita katakan, peratus untuk pulih itu 90 hingga 95%. Jadi kita mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Dr. Muhammad Munzir Syokri, pakar hematologi Hospital Ampang, dan juga Dr. Kogilafani Gunasekaren, pakar kanak-kanak hematologi dan onkologi Hospital Tunku Azia. Sangat-sangat bermakna. Jadi kepada ibu bapa di luar sana juga, kita dah kongsikan simptom-simptomnya. Kalau ada apa salahnya kita ambil, kita lebih cakap dan kita hantar untuk check up. Betul. Dia macam menjentik hati jugalah. Betul Macam sebagai parents, terutamanya ibu bapa kan, kita rasa macam okey, dah tahu apa nak buat. Jadi terima kasih atas ilmu yang dikongsikan kepada kami dan semua penonton juga. Terima kasih atas soalan-soalan anda. Kami sangat-sangat hargai. Dan sebenarnya di hujung siaran
kejap lagi kita ada lagi kembali dengan kumpulan Melissa. Betul. Nabila untuk cinta bakal berkumandang di udara. Tapi sebelum tu apa-apa Besti kena Roger. Apa tu? Besti kena Roger tak tahu? Pasal Roger. Tunggu seketika, kita berehat dan kita kembali selepas ini. Okey, Papa Roger. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan kita nak berbicara tentang sesuatu yang sering kali sukar untuk kita zahirkan. Tak kisah kalau kita dewasa ataupun kita remaja, tentang kesihatan mental. Baru-baru ni pula dengan kebincangan yang berlaku di Palestin, Gaza, semuanya memberi impak kepada kesihatan mental kita. 24 jam kita scroll untuk melihat updates dan sebagainya, termasuk juga dengan tekanan daripada hidup, tekanan daripada pekerjaan, tekanan daripada bos, tekanan daripada suami, isteri dan sebagainya. Macam-macam yang kita nak handle. Jadi, untuk kempen Besties Papa Roger ni, terima kasih kepada Ubulan untuk membawa satu kempen yang begitu bernas dan sangat relevan untuk kami masa kini, Besties Papa Roger. Jadi kita bersama dengan Encik Azian Shor Lokman, iaitu penulis kanan kandungan tajaan O Bulan, dan juga Encik Ash Nordin, penerbit video O Bulan. So, Ash ni bakar ke apa? Abu Bakar ke? Tak, nama betul Ashraf. Ashraf. Nama stage Ash. Nama glamour. Jadi okey, bagi cerita sedikit tentang kempen Besties Papa Roger. Silakan. Okey, jadi kempen Besties Papa Roger ni kami buat bertujuan untuk menggalakkan lagi komuniti untuk memahami dengan lebih mendalam lagi individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental, tetapi melalui kandungan yang orang kata mesra audience dan mudah nak fahami. So masa dia baca artikel, tengok video tu, dia macam tak payah nak fikir berat. Lagi baca, dah faham apa itu penyakit mental dan macam mana dia punya simptom dan sebagainya. Jadi untuk ini, pihak O Bulan ada sediakan satu laman sesawang eksklusif di mana audience boleh meluahkan perasaan, meluahkan hati, nak run panjang-panjang pun boleh. Interaktif? Tanpa secara anonymous. Secara anonymous. Ya, jadi dia orang punya luahan hati itu tak akan dijudge. Tapi dan juga memberi makna kepada mereka yang membaca, kerana mungkin mereka di luar sana, dia ni macam aku juga. Betul. So ada yang juga yang menceritakan pengalaman mereka. So kita nak orang lain tahu yang penyakit mental ni sebenarnya adalah universal. Jadi adakah O Bulan mendapat sokongan dari mana-mana badan kerajaan atau NGO dan sebagainya? Betul. Untuk kempen Besties Papa Roger ni, kami bekerjasama dengan pihak Miasa Malaysia. So ada pihak Miasa Malaysia ni akan memberikan maklumat lebih terperinci, lebih mendalam, lebih tepat mengenai jenis-jenis penyakit mental, cara menyelesaikannya dan sebagainya. Macam tu. Dan pihak Miasa Malaysia juga kami bergabung untuk memerangi stigma orang Malaysia mengenai penyakit mental ni, sebab ramai yang tidak tahu depresi itu. Orang tahu depresi, tapi depresi itu apa? Anxiety itu apa? ADHD itu apa? Kita familiar, tapi apakah maksud sebenarnya itu? Betul, kita macam tahu macam tu je kan. Ini bagus, ini hashtag aku suka. Bagus. Jadi selain artikel, saya difahamkan seperti yang kita nampak di sini, O Bulan juga menghasilkan video-video. Boleh ceritakan sikit, Azian? Dan untuk video-video tu sebenarnya kita dapat sokongan daripada rakan-rakan artis dan juga pepengaruh seperti Syafa Sakina, Nada Brian dan Zain Akal, di mana mereka juga tampil untuk berkongsi pengalaman mereka dan bagaimana mereka mendapatkan bantuan. Jadi tujuan kami sebenarnya mendapatkan kolaborasi ini adalah untuk orang di luar tahu yang selebriti juga mempunyai masalah. Dan penyakit mental ni sebenarnya semua orang boleh kena. Tak pilih orang. Betul. Kesihatan mental ni tak kira anda seorang yang ceria di luar, di dalam siapa yang tahu. Kan? Satu selebriti ni public figure. Orang tengok dekat sosial media selalu macam abang katakan tadi, ceria, nampak ceria, tapi dalam kepala, dalam hati kita tak tahu. Betul. Kalau kita tengok syarat antarabangsa, Chester Benningfield juga Linkin Park, juga seorang yang ceria di luar tapi mengambil nyawanya sendiri. Jadi di sini selain daripada artikel, selain daripada video, mungkin segmen-segmen lain atau mekanisme lain yang disediakan oleh O Bulan untuk mereka. Selain daripada artikel dan juga video, kami juga dalam website laman sesawang mikro O Bulan Besties Papa Roger ni, kami ada sediakan satu section di mana orang ramai atau individu tu boleh menceritakan pengalaman mereka menghadapi penyakit mental, cara menyelesaikan, dan jangan risau,
segala yang diceritakan tu anonymous. Orang tak tahu, kita tak akan dedahkan identiti atau nama dan sebagainya, sebab sometimes kalau kita nak bercerita ni agak sulit kan. So kita nak bercerita untuk mendengar, untuk support system. So jangan risau, identiti tidak akan didedahkan. Bagus. Jadi mungkin orang luar di luar sana tak sedar bahawa kekuatan seorang yang mendengar tu boleh berubah segala-galanya. Betul. Ya, jadi kalau penonton di luar sana ingin mengetahui dengan lebih lanjut macam mana dapat lebih info tentang kempen ini, atau mungkin laman sesawang yang mereka boleh tuju untuk mula berinteraksi, mereka boleh ke www.ohbulan.com/bestiespaparoger atau ke laman sosial kami di Instagram, YouTube dan juga TikTok Ohbulan Official. Yes. Ohbulan Official. Senang Google je. Ohbulan Papa Roger. Ya, betul. Kan? Dia dunia informasi kita yang baru. Jadi sebagai penutup, apakah harapan Ash dan Azian untuk kempen ini? Harapan kami supaya orang ramai lebih aware dengan penyakit mental ni, sebab sekarang ni kita dah familiar dengan penyakit mental di kalangan rakyat Malaysia ni, lagi-lagi selepas COVID ni. Dan kalau anda di luar sana ingin meluahkan sesuatu, macam saya katakan tadi, jangan risau, boleh luahkan di laman sesawang mikro kami. Dan supaya kita semua jaga masing-masing lah, kita jaga kita lah. Alhamdulillah, itu saya suka juga. #kita jaga kita. Jagalah kesihatan mental anda. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Azian dan juga Ash daripada Ohbulan di atas kempen yang sangat-sangat relevan buat kami rakyat Malaysia masa kini. Baik, kita akan berehat seketika dan selepas ini jangan ke mana-mana, seperti yang dijanjikan. Korang suka rock lentok tak? Melissa kembali dengan Nabila untuk cinta, semuanya selepas ini. Okey, baik. Jadi saya nak kongsikan sesuatu, iaitu tentang tabung bantuan kemanusiaan Palestin MPB. Jadi Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Jadi sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu masa-masa yang terkesan akibat krisis ini. Jadi anda boleh lihat di skrin sekarang, boleh screenshot cepat-cepat dan sama-sama. Selain daripada kita sama-sama solidariti, kita berdoa, kita juga boleh salurkan bantuan ini semampu anda demi saudara-saudara kita di Palestin. Baik, terima kasih Daya. Jangan lupa untuk menonton MHI esok, kita akan cerita tentang keburukan unsur vape, ya, terutama kemudian unsur dadah dalam vape. Boleh percaya tak? Kalau nikotin tu dia boleh dikirakan dadah juga, tapi macam-macam lagi yang dimasukkan dan amat membimbangkan dan very dangerous, berbahaya untuk anak-anak muda kita sekarang ni dah vape ni. Kalau kita tengok kat tepi jalan, kalau saya nampak, saya tegur kan terus, jangan tegur. Bagus Abang Nasi. Bagus, kita perlukan ramai lagi orang seperti Abang Nasi. Tapi yang dijanjikan, seperti kita janjikan, kumpulan Melissa kembali dengan single mereka yang terbaru. Kalau yang lagu yang membuatkan mereka famous dulu, Cinta Untuk Nabila, sekarang pula Nabila Untuk Cinta. Oh, ya. Boleh percaya? Cinta. Betul. Boleh percaya. Macam mana agak bunyi lagu tu? Kita saksikan sebagai penutup kumpulan Melissa dengan Nabila Untuk Cinta. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kau menghilang dalam bayangan, aku tercari-cari satu nama pada kisah